Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam 1 Januari 2022. Okay, sempena tahun baru ni, saya bercadang untuk buat siri baru untuk TradingView PineScript. Sebab kita tahu sekarang ni PineScript nak tak nak version 5. Jadi kita nak lawan pun tak boleh. Suka atau tidak, kita tetap kena pindah kepada version 5. Bukan tak boleh pakai version lain, 4 ke 3 ke, tapi sebab mana-mana kalau kita buat baru apa pun, kebanyakan akan merujuk kepada 5. Memang ada banyak perubahan. Jadi untuk video kali ni, kalau ikutkan saya ada playlist untuk PineScript ni, ada lebih kurang 98 video. Kesemuanya merujuk kepada version 4. Masa mula-mula buat dulu, masa saya mula-mula buat video PineScript ni, dia antara version 3 nak masuk version 4. Jadi kebetulan masa buat video ni, dia berubah. Jadi semua video ni saya terus pada version 4. Jadi kalau kata nak tanya perbezaan tu, secara asasnya masih sama. Tapi banyak jugalah perubahan-perubahannya. Jadi kalau ingatkan, saya boleh buat barulah. Hari ini siri pengenalan saja. Jadi saya nak ulang balik lah. Mungkin ada yang bertanya, apa itu PineScript? Okay, PineScript ini adalah satu bahasa pengaturcaraan. Ataupun biasa kita panggil bahasa Inggeris itu programming language. Kita nak panggil dia script ke, nak panggil whatever lah. Yang khusus hanya untuk TradingView saja. Ingat dia punya syntax ke, dia punya apa, dia punya gaya lenggok bahasa apa semua tu hanya khusus untuk TradingView. Awak tak boleh guna skrip ni bawa pergi ke Python ke, bawa pergi ke C++ ke, tak boleh. Tak akan jalan pun. Walaupun kita nampak macam sama, even PineScript ni dengan Python, bagi saya lah, yang bukan programmer ni, kalau awak dah biasa dengan Python, bila awak tengok PineScript ni tak ada masalah. Dia lebih kurang je. Kalau kata awak bermula dengan PineScript, lepas tu awak nak bawa ke Python pun senang. Sebab dia PineScript ni dia orang kata dia kecil lah, dunia dia kecil. Dia dalam sini saja. Tapi bila awak boleh dengan PineScript, so bawa ke Python, okey. Bila kita kata programming language, mereka ni ada asas dia, ada dia punya fundamental dia. Jadi kalau kata awak ada asas bahasa pengaturcaraan, tak kisahlah apa pun, ada asas, bila awak try buat PineScript, insyaAllah okey. Sebab awak dah ada asas bahasa pengaturcaraan tu. Tapi kalau awak tak ada, dia jadi masalah kat situ. Bila tak ada asas, nak terus belajar pada PineScript ni, dia mungkin ambil masa yang agak lama. Sebab tu saya selalu galakkan copy paste. Copy dan paste. Cuma bila kita copy paste tu, janganlah terlalu beri... Yelah, kita dah lah tak ada asas. Bila kita copy, kita paste, kita mengharapkan dia jadi. Dia bukan macam tu. Untuk bahasa pengaturcaraan, bila kita buat skrip, dia akan baca satu line. Maknanya dia akan baca dari atas, turun. Jadi secara fundamental dia, bila kita buat skrip, kita bermula dari atas, turun ke bawah. Jadi kita tak boleh buat berterabur sangat. Cuma maksud saya kat sini, kalau awak declare satu benda dekat belah atas, awak boleh panggil dia dari bawah, panggil yang di atas. Bukannya cerita tu kat atas, tapi declare kat bawah. Mungkin tak boleh, kecuali kalau kita buat function. Okay, PineScript ni, dia cuma boleh jalan dalam TradingView saja. Dia adalah satu usaha yang pihak TradingView bagi kepada semua pengguna TradingView ni, untuk kita customize data dalam, customize lah rupa bentuk yang kita nak buat melalui PineScript. Kadang-kadang kita nak colorkan candlestick, kita nak buat support resistance, benda-benda yang tidak ada dalam indikator, normal indikator ni lah. Jadi baiknya dekat situ lah bila kita boleh guna. Untuk PineEditor pula, untuk PineScript ni, dia punya, kita tak perlu guna external punya compiler ke apa semua. Dia semuanya berada di dalam TradingView punya website ni terus. Dia ada kat dalam PineEditor ni. Jadi apa saja yang kita buat kat dalam ni,
File editor ni dia dah ada color syntax dia, color coloring. Lepas tu kalau kita save, kalau keluar error, dia error kat sini. Jadi agak bagus. Belum ada lagi yang kita nak kena buat kat luar, save dulu lepas tu paste kat sini. Tak ada, semua kita boleh buat terus dekat dalam Pine Editor ni. PineScript boleh pakai dekat mana-mana saja akaun, sama ada percuma, berbayar ataupun percuma. Saya pernah buat video dulu pasal yang free account dulu, maknanya boleh pakai PineScript, dia tak ada halangan. Untuk PineScript yang terbaru, sebelum beberapa bulan yang lepas ni, kita dalam version 4. Sekarang rasa sebulan 2 bulan lepas dah di-update kepada version 5. Asas dia masih sama, tapi ada banyak daripada segi sintaks. Dia punya benda yang kita kena biasakan balik lah. Itu saya akan ceritakan kemudian. Cuma saya nak tunjuk beberapa perkara yang berubah lah. Pertama sekali dulu dipanggil study, sekarang ni dia tukar kepada indicator. Ya, study tukar kepada indicator. Itu yang paling utama. Okay, untuk PineScript, setiap kali kita buka baru, apa saja yang bertanda dekat contoh yang macam ni adalah komen. Okay. Atas ni pun komen. Kita boleh buang kalau tak nak. Cuma yang ini wajib ada. Sebab ini untuk membezakan dia ni version berapa. Kalau kita kata 4, version 4. Kalau kita pakai version 3, version 3. Kita nak kena declare dia lah. Version 5 ke, version 4 ke. Sebab dia lain version, lain dia punya syntax. Okay, satu lagi perkara, bila kita copy dan paste orang punya, pastikan version yang kita tengok. Kalau kita memang copy keseluruhan termasuk version dan kita buat baru, fokus pada version 4 saja. Maknanya syntax apa semua kena pakai yang 4. Tapi kalau kita cuma copy dari bawah sini sampai atas dan kita terlupa nak buang yang kita terlupa nak copy yang 4 tu. Jadi kalau kita buat baru blank indicator, lepas tu kita pun copy kat bawah ni, dia nanti tak boleh jalan. Memang tak boleh jalan. Dia takkan sama. So kalau nak 4, kalau awak masih lagi 3, saya rasa dah ramai tak pakai 3 lah. Dan kalau awak nak convert version 4 ke 5, tak ada masalah, boleh buat. Katalah satu version tu, sebelum nak copy paste lah, apa-apa hal, okay, version 4 ni nak convert ke 5, pilih je mana-mana chat yang ada masih lagi version 4 dan awak pergi sebelah kanan ni, dia ada satu, dia panggil convert jap. Ni orang punya kan. Dia ada satu option kat sini, convert to V5. Okay, tu kalau kata pakai version 4 ke 5. Kalau kata 3, awak copy yang script tu dari 3, nak pindahkan, dia tak boleh terus convert 3 terus ke 5. Jadi awak kena convert 3 ke 4. Lepas tu 4 convert ke 5. Dia kena buat satu-satu. Sebab 3, 4 pun banyak beza, 4 ke 5 pun lagi banyak beza. Jadi sebab tu mungkin dia kena buat satu-satu. Dan tak semua skrip yang TradingView ni, Pine Editor ni mampu convert terus. Ada benda-benda yang agak yang lama-lama punya style tu mungkin tak boleh nak convert. Jadi kita kena buat manually lah. Nak buat apa kita belajar PineScript ni kan? Tak ada, orang kata macam tak ada function je. Nak belajar trading satu hal, nak belajar technical lah, fundamental lah, tiba-tiba sampai kat TradingView ada PineScript pula. Kan dia jadi fobia lama-lama kan, banyak sangat nak belajar. Tak, PineScript ni bukan satu benda yang wajib kita belajar pun. Tak ada orang kata kalau nak trading kena, even kalau nak trading pun nak kena beli TradingView. Tak ada lah. Melampau lah kalau ada orang kata wajib beli TradingView baru boleh trading. Tak ada. Awak nak trading buka CDS account, jalan. Cuma bagusnya kalau kita boleh belajar TradingView PineScript ni, at least lah kalau kita balik daripada kelas, mana-mana kelas ajar kata okay, untuk cari, katalah dia ajar gunakan oversold tanda bawah ni, okay, gunakan RSI, benda ni ada kuning pula, RSI base MA, okay. Saya kata okay, semua yang di bawah ni adalah kawasan oversold. Contoh saja kawasan oversold. Okay, kita pun okey lah bila kita buka chart, kita tengok okay, bawah-bawah 30 ni kita kata dia oversold. Bila kita belajar PineScript, kita ada sedikit kelebihan di mana daripada kita hanya melihat yang macam ni by default punya setting, kita boleh buat sedikit perubahan di mana kita boleh buat color kat bawah ni. Jadi color ke apa ke, contoh macam ni color kan.
Jadi bila kita buat chat, bila kita buka chat, secara mata kasar, buka je kita dah nampak, oh okey, ini kawasan oversold, ini kawasan ni, saya tandakan macam ni. Bukan itu saja, even PineScript bila ada macam ni pun kita boleh buat alert gunakan PineScript. Jadi tujuan kita belajar PineScript tu bukanlah nak jadi trader tak agung ke ataupun guarantee untung, tak ada. Cuma kita nak buat customization pada chart ni lah. So, hidup kita bila trading ni memang selalu tengok chart. Takkanlah nak tengok chart, setiap kali tengok chart nak tengok gitu bogel kan. Kita nak juga auto Fibo retracement. Contohlah auto Fibo retracement kita nak buat. Ni kita nak buat sendiri. Nanti kita buat, dari kita buat manually, kita buat pakai script, terus keluar auto Fibo. Lebih kurang macam itulah. Dia membantu, orang kata bila guna PineScript ni, kita boleh customize ikut apa yang kita rasa nak. Dan yang pertama sekali bila kita guna PineScript ni, guna untuk diri kita dululah. Bukan nak tiru, bukan nak tengok orang tu, orang tu buat macam ni, aku pun nak buat macam tu lah. Orang tu buat macam ni, kita pun nak ikut buat. Tak ada. Bila kita trading, kita ada strategi. Jadi strategi kita tu lah kita cuba terjemahkan menggunakan skrip ni. Terjemahkan dia dalam bentuk-bentuk mungkin contoh-contoh macam ni color. Macam saya buat trading cycle tu, ada dia punya candle breakout lah, dia punya awan nano lah, apa semua tu kan. Yang penting kita faham dulu trading style ataupun trading orang kata, teknik-teknik rahsia yang mana kita belajar lah. Rahsia lah sana, rahsia sini, beli buku ada rahsia, masuk kelas ada rahsia, belajar online ada rahsia, semua rahsia lah. Padahal kat market ni mana ada rahsia, semua orang nampak je. Kalau stock tu naik, semua orang nampak naik. Tak ada je orang tak nampak, cuma beli dengan tak beli je lah. Jadi kita gunakan PineScript tu untuk memudahkan atau membantu kita menterjemahkan trading plan yang kita dah belajar, rahsia-rahsia tu dalam bentuk melukis chart ni. Tak adalah dulu, contohlah macam saya belajar, katalah chart Nester dulu kan, saya nak cari kosong-kosong oversold dulu, saya kena buka chart, buat RSI, lepas tu kena tandakan. Dia tak ada, orang kata apa yang kita nak buat tu tak adalah. Jadi bila ada PineScript ni, yes, PineScript ni okey. Even pakai free version pun boleh, belasah sajalah. Okey, untuk PineScript ni rujukan, kita sangat bernasib baik di mana rujukan dia terlalu banyak. Awak boleh type dekat Google ke, awak type dekat YouTube lah, YouTube senang kan. Macam-macam ada. Jangan kata saya tak jumpa lah macam mana nak buat, tak ada. Memang ada. Ada sajalah. Dia tak macam share investor, cari-cari tak ada, cari-cari tak ada. Yalah, yang saya buat pun saya tengok ada 100-200 je yang tengok. Mana dia tak ada sambutan ataupun tak ada banyak sharing. Tapi PineScript ni banyak sangat sharing. Awak nak bahasa apa? Bahasa Telugu ada, bahasa Banjar ada, bahasa Jawa ada, bahasa Mandarin ada, Cantonese ada, English ada, bahasa Melayu je tak ada. Tu yang masalah PineScript ni. Dia tak ada dalam bahasa Melayu. Saya pun tak faham kenapa tak ada orang buat dalam bahasa Melayu. Jangan logo macam pembaris pula. So, salah satu cara untuk kita tengok help dia ada di sebelah sini. Kalau awak pergi kat titik 3 ni, kita ada PineScript documentation. So ni sekarang ni dah terus pada version 5. Version 4 rasanya ada kat bawah ni, kita boleh pilih option. Ada 5, 4 dan 3. Awak tengok sebelah kiri ni. So boleh tengok kat situ. Agak sayang lah dia dalam bahasa Inggeris kan, tulisan dia. Yalah, sebab video dalam bahasa Melayu pun yang tengok pun boleh kira dengan jari. So nak tak nak awak hadam je lah bahasa Inggeris ni. Kita ada beberapa lagi. Itu PineScript punya documentation. Dan kita ada 2 PineCoders Resources, Pine Tutorial on Codify. 2 ni pun saja, PineCoder Resource dengan PineCoder yang ni, Tutorial by Codify ni. 2 page saja pun sudah cukup kalau kita nak belajar. Tapi itulah dia bahasa Inggeris. Sebab bahasa Melayu dah buat punya lama pun tak tengok. Hadaplah bahasa Inggeris ni. So tengoklah satu-satu. Dia orang kat sini bagusnya sebab saya dulu pun memang rujuk kat sini. So beberapa tips. Pertama, kalau nak buat kerja-kerja PineScript ni, gunalah PC. Saya dah try pakai iPad. Payah sikit lah. Kecuali kalau kita ada mouse dengan keyboard, okey lah. Kalau tak ada, agak payah. So nak tak nak kena ada PC. Jangan mimpi nak pakai handphone lah. Kemudian setiap kali kita buat, kalau awak terlupa sesuatu sekalipun,
kalau kita copy paste orang punya, pastikan version yang kita copy dia, tengok dulu version. Kita tak boleh ambil orang tu version 4 lepas tu masuk kat kita version 5, tak boleh, dia takkan jalan. So nak tak nak kena convert dulu itu agak penting jugalah. Kemudian cara menyusun ni, saya rasa saya rasa ada banyak silap ni susun ni. So, bila kita buat skrip, menyusun bentuk macam ni kira susunan skrip ni lah, jangan berterabur sangat apa semua sebab pertama kita jangan cerita orang dululah, kita kena tengok bila kita dah buat, bila kita susun cantik, jadi next time bila kita datang, kita nak tengok, baca balik tu senang nak faham lah bila kita buat susun, tak berterabur lah orang kata. Jangan bagi orang, bukan orang nak tengok lagi, kita dulu. Jadi tujuan pertama bila kita buat skrip, pasti kalau boleh kita buat susun cantik dulu lah. Tapi macam saya, sebab saya bukan programmer sangat, jadi saya buat janji jalan. So bila kata janji jalan, bila dia dah jalan, selepas dah siap apa semua dan saya ada masa, barulah saya susun balik. Contoh macam ni kan, kalau terlebih sangat, saya rapatkan balik. Nanti kalau kata yang mana boleh dipendek-pendekkan, saya pendekkan. Atau contoh ni komen-komen lama ni semua tak nak, boleh buang. Mana nak bagi nampak bersih lah. Macam ni kan, ni katalah tak, ini saya ingatkan buat macam ni cantik, rupanya bukan setakat cantik. Kita bukan nak cantik, kita nak dia nampak kemas. Macam jadi memang nampak macam kemas, tapi bila saya tengok macam Python kata ni salah ni, dia tak ikut macam orang kata. Dia orang ada tau, dia satu dia panggil etika dia bila buat skrip, cara nak susun bila sama dengan ni kan, dia satu space, lepas tu satu space dah, tak payahlah nak sampai tab panjang-panjang ke kanan Okay, itu tip dia. Okay, satu lagi tips, kalau kata kita rajin kat bawah ni, pilih kat sini juga, dia ada Find Editor Keyboard Shortcut. So dalam Find Editor dia pun ada shortcut juga. Shortcut yang paling common macam copy paste, Ctrl C, Ctrl V, itu biasalah. So bawah ni ada lagi. Okay. Antara shortcut keyboard yang saya rasa agak sesuai pakai, pertama kalau kita nak buat komen. Contohlah saya nak komen 2 ni. Saya tak nak pakai, saya nak komen. Jadi dulu saya buat macam ni. Saya buat satu-satu. Jadi kalau ada 10 garis line, 10 line yang saya buat. Rupanya ada shortcut dia. Awak cuma select semua ni, yang mana awak nak hilangkan dia punya komen tu, tekan Ctrl sama juga ni. Sekejap awak tengok keyboard saya ni, yang ni. Tu, benda tu dekat keyboard tu slash ke backslash lah. Tekan semua ni, pilih select, Ctrl slash. Nanti dia akan buang semua komen. Untuk TradingView, komen dia pakai Python pakai komen dia macam ni. Kalau kata Python, komen dia yang hashtag tu kan. So kalau kata awak nak komen balik, tekan ni, tekan select apa yang awak nak komen, Ctrl slash. Ataupun semua ni saya nak komen. Okay. Masuk komen, nanti compiler dia nanti, Find Editor takkan baca lah. Dia kata, dia tahu yang lain ni adalah komen, dia akan bypass je lah. Dia bypass, okay, baru baca yang kat bawah ni. Lagi satu, bila kita buat tulisan, contoh macam color ni lah. Okay, color green. Color, kita tahu color, tapi nak mencari color, apa color dia kan. Jadi, ambil control, tekan control, space bar. So, jadi akan keluar banyak kat bawah ni. Color RGB, color ni, apa saja color kalau nak. Contoh kalau kata str toString ni lah. Okay. So awak tahu str, tapi apa benda aku nak pilih lepas ni kan. Tekan je Ctrl space bar. Kat sini dia ada bagi contoh. Katalah str toString tadi. str replace all ke whatever lah. Contoh macam format, yang ni format dot. Awak tekan, tak payah dot pun tak apa, tekan Ctrl, nanti dia akan cuba cari yang mana dirasakan sesuai guna nanti. Awak cuma pilih je lah. Contoh macam ni, format dot price, contoh lah. Jadi ini pun satu shortcut yang agak baik, Ctrl space, tekan Ctrl space. Macam size ni pun boleh, bawah ni size setting ni, size auto, size hero, size katalah size auto. Sorry. Ni size auto.
Dan macam biasalah copy, paste, undo, Ctrl Z. Itu kalau kita pakai Windows lah, Ctrl Z. Maksudnya kalau kata saya delete, alamak saya terdelete, saya Ctrl Z. Dia undo balik. Satu lagi, kalau kata kita tengah type bar color, so kita boleh letak cursor kita dekat situ. Letak cursor dekat bar color tu, dia akan keluar lah yang kotak hitam ni kan. Dia bunyi, okay, syntax dah apa, bar color. Kadang kita terlupa lepas bar color nak taruh apa. So tak color, offset, editor. Kalau nak keluarkan lagi dia punya pop-up, tekan control, awak klik kat bar color tu, nanti dia akan terus keluar. Ni, terus pada bar color. So kita boleh baca lah apa benda bar color ni. Contoh switch ni kan, saya terlupa. Kalau tengok hitam ni nampak juga. Tapi kalau kata susah nak baca hitam tu, awak control dan klik switch tu, nanti dia akan keluar switch. Ni reference language lah. Saya rasa banyak lagi yang saya nak cerita, tapi cukup lah dulu ni. Nanti saya mungkin akan sambung bila saya continue pada siri yang akan datang. Kita terus fokus pada nak buat sajalah. Macam nak buat, saya cuba ikut macam dulu punya style, tapi kita gunakan version 5. Okay, tips dia, kalau kata awak nak tanya, tak kisahlah awak nak tanya siapa-siapa pun. Tapi contohlah awak nak tanya saya lah, bang saya nak tanya lah, saya try buat asyik keluar error, kenapa saya cuba buat color tapi buat error. Okay, kalau awak tanya macam tu, tak boleh, dia tak boleh tanya terus direct macam tu. Kalau boleh awak kena kongsikan, awak kena bagilah skrip tu bagi saya test. Sebab ini bukan soalan matematik kita boleh congak. Error dia macam ni, tak ada. Matematik tu senang, 7 kali 800 berapa bang? Boleh juga guna otak ni nak congak. Tapi kalau awak hantar kata, bang ni saya buat bar color tapi keluar error lah. Ingat apa ni? Boleh ingat saya komputer ke? Ingat kepala otak saya compiler ke? Sama juga awak nak tanya yang kata saya, awak tanya orang lain pun. Adab bertanya, adab dia, okay, tanya dulu, okay bang saya ada masalah apa semua. Okay, ni contoh skrip saya ni, boleh tak abang check? Sebab benda ni kita bukannya tahu error, saya pun bukannya hafal semua ni. Awak tanya macam ni dekat sini PineScript, kalau dekat bahagian public chat ni pun, orang yang power-power ni pun, kalau awak main tanya macam tu, dia pun sendiri kadang malah nak jawab. Sebab soalannya dah lah tak lengkap. Lepas tu ingat apa, kita orang semua kepala otak komputer ke? Okay, so ada adab dia bertanya, awak tunjukkan skrip tu. Saya lebih suka awak tunjuk skrip tu, nanti saya ambil skrip tu, saya akan letak, saya akan tengok error dia sama ke tak. Jadi saya dah boleh agak. Sebab dalam training view untuk yang version 5 ni, bila kita kata ada error, contoh sini, okay, time period, saya nak tambah pada chat. Dia kalau mana-mana compiler programming language, selalunya ada yang diikut pada IDE yang kita guna tu, ada yang begitu dia tahu bila kita ada error, dia terus bagi tahu dekat mana error tu berlaku. Macam contoh macam ni, Pine Editor cuba juga bagi tahu add to chart operation area, fail reason line 19. Jadi bila dia kata line 19, no variable alternative add character, kita akan terus pergi dekat line 19. Dan sepatutnya yang kat sini pun, selalunya dia akan terus pergi kat sini. Reason kat sini. Jadi kita dah automatic. Katalah saya punya, okay ni, highlight ni kat sini kan. Jadi kalau saya klik kat error ni, dia terus pergi dekat sini. Okay. Cuma, kadang-kadang, ada error yang mana dia dapat kesan dekat, contohlah dekat line 19 ni, tapi error tu bukan dekat line 19. Error tu biasanya akan berlaku di sebelah atas. Jadi kalau kita tekan line 19, kita tengok apa error tak ada pun, ataupun dia tulis lah, punya banyak lah macam error. Kita pergi kat line 19, tak ada pun. Kalau boleh kita tengok kat atas. Selalunya di sebelah atas masalah kita ataupun error tu berlaku. Kalau kata dia keluar 5 garis error, contoh sekejap. Okay, add to chart operation fail reason. Bila ada banyak line macam ni, bila ada banyak line macam ni, mulakan dengan yang paling atas dulu. Kita mulakan dengan, jangan start dari bawah lagi. Memang semua ni ada error. Dia bagi tahu kat sini error, line 15 error, 17 error, 38 error. Kalau keluar banyak macam ni, pergi yang paling atas dulu, selesaikan masalah yang ni dulu.
Dikatakan, diorang kata yang version 5 ni dia punya error tu dah lebih bijak sikit lah. Dia cuba cari kat mana yang betul. Macam dulu version 4 dan juga version 3, dia cuma agak-agak je, okay, line ni error. Kita pun pergi tengok line tu macam tak ada error pun. Ada sebab masa tu dia main agak-agak. Sekarang ni dia dah rasa, diorang kata intelligent tu lebih sikit lah. Okay, PineScript bukan sekadar untuk kita buat indicator. Buat masa sekarang ni kan nama baru dia indicator. Dulu panggil study. Dia juga boleh buat strategi dan yang terakhir boleh buat library. Nanti kita akan fokus dekat situ lah kemudian untuk siri akan datang. Cuma nak bagi tahu apa beza strategi dengan indicator. Library ni tak apalah, kita tahulah library ni sama je. Dia cuma duduk. Tak apalah, kita indicator dengan strategi. So indicator, nama lama dia study. Bila kita buat indicator ataupun study, dia cuba menunjukkan apa benda yang kita cuba sampaikan. Kita tandakan dan kita cuba study lah. Tu nama-nama study ataupun indicator. Okay, kalau macam kita kata ni biru ni adalah breakout ataupun hijau ni pullback, breakout. Dia macam itulah, tu dia panggil study. Tapi tidak ada bagi tahu, dia tak ada buat backtest ataupun forward test ke, ataupun kat mana entry apa semua. So untuk yang buat macam tu boleh buat, kita boleh buat macam kita boleh buat macam ni apa semua kan, tapi dia tak boleh nak backtest lah. Nak confirmkan betul ke abang ni kata setiap kali breakout ni masuk confirm jaya. Dia tak boleh backtest. So untuk backtest apa semua kena pakai strategi. So dua-dua masih lagi menggunakan PineScript, tapi ada sedikit perbezaan dia punya syntax untuk strategi. Jadi saya tunjuk contohlah strategi. Okay. So beza dia, okay, kita ada lebih kurang macam ni lah. So entry, kita ada exit. So kita ada entry, kita ada exit. Kita ada entry, yang exit belum ada lagi. Dan ini script dia strategi kita panggil dia strategi. Dan kita ada backtest dia. Contoh macam ni, saya ada pilih tarikh tak salah. Ini lama punya ni. 1/1. Tak ada punya cara lama. Sekarang ni input kan kita dah boleh pilih tarikh kan. Dulu tak boleh input pakai tarikh, kena buat manually macam ni. Jadi beza dia strategi dengan study ataupun indicator. Sekarang ni panggil indicator. Yang strategi ni kebanyakan orang, saya tengok yang di belah luar dari Malaysia ni banyak guna yang strategi lah. Betul lah strategi kan. Kita sembang banyak-banyak pun orang nak tahu strategi kau macam mana bila trading. Okay, entry kat mana? Entry selepas candle breakout. Jadi bila balik-balik kita nak buat betul ke dia ni, ataupun kalau tak betul sekalipun kita nak tengok strategi ni berapa banyak drawdown dia, persen dia, profit factor dia, maximum drawdown dia berapa, kalau kata berapa banyak entry. Ni semua letak dalam strategi. Performance summary kan, semua ada dalam ni kan, list of trade. Ini barulah orang kata cantik buat dia. Kebanyakan orang luar fokus pada strategi ni. Cuma kat Malaysia ni saya buat indicator, lepas tu jual. Yelah, even macam saya pun, saya buat tremor cycle pun saya cuma tunjuk kena breakout je, tapi saya buat jugalah penerangan kan, dekat mana nak entry, bila waktu nak entry apa semua. Tapi kalau kita nak buat betul-betul, orang kata saya nak buat testing lah, waktu bila nak entry, okay, waktu entry, lepas tu bila nak exit, apa lagi strategi dia? Trailing stop only punya strategi, breakout only punya strategi. Contohlah ni lama ni saya tak pakai ni trend vanguard punya strategi, lama gila lah. Kalau kata breakout only ataupun nak tunggu trailing stop, tak kena stop lagi daripada tahun tak habis-habis lagi. Exit dia punya entry daripada 25 Mac 2020 sampai sekarang belum kena exit lagi. Ganas gila. Tak tahu bila nak kena keluar. Itu beza dia. Tapi fundamental dia tak sama. Kalau awak guna untuk indicator, sama je macam nak guna dekat strategi, cuma strategi tu ada lagi banyak. So saya kata tadi, banyak orang luar guna strategi. Kita dapat kan. Apa strategi kau? Aku masuk kat sini, aku nak tengok apa dia punya return dia. Berbanding kita banyak yang buat indicator, lebih kepada indicator lah. Okay, saya rasa itu je. Nanti kita jumpa lagi. Siri akan datang. Selamat bercuti. Sayanglah
hari tahun barunya 1 bulan pada hari Sabtu. Untuk kita-kita yang di sebelah sini, esok Ahad dah lah cuti kan. Mana Isnin kena kerja. Kalau kita 1 hari bulan esok, Isnin boleh cuti. So rugi lah. Rugi 1 hari. Assalamualaikum. Bye-bye.